Hai, Assalamualaikum Mystery Lovers. Apa khabar semua? So, Miss Hudi kurang sihat sikit beberapa hari ini. Hari ini agak okey sikit lah daripada hari-hari yang lepas. So, hari ini Miss Hudi akan kupas sedikit atau bercerita tentang kes yang berprofil tinggi sekarang ni, yang tengah hangat sekarang ni, iaitu kes Tengmo Nida ataupun Tongmo Nida. So, let's check it out. Hai. So, hari ni cerita yang Miss Hudi akan kongsi agak berlainan lah daripada cerita-cerita yang biasa Miss Hudi ceritakan kepada you all kan. Hari ni cerita hari ni ada macam-macam aspek lah. Ada seram, ada misteri, okay, sedih pada kan. So, apa yang Miss Hudi cuba sampaikan ialah cerita hari ni rasanya kebanyakan social media, kalau you all memang jenis yang sentiasa mengikuti perkembangan semasa, ramai yang memperkatakan tentang kematian seorang artis daripada negara Thailand ni. Sedangkan kita Malaysia, cerita-cerita Thailand pun kita tengok juga kan, tapi Miss Hudi tak apa kenal sangat pelakon ni. Cuma nama dia sekarang tengah naik hangat. Orang tengah perkatakan tentang kematian dia. Okay. So, penaliti yang kita akan bincang hari ni ialah Tangmo Nida Pacara Verapong. Okay, itu nama dia. Okay. Kalau salah sebut tu sorry lah ya. Macam-macam. Ada yang kata nama dia Tangmo, ada kata nama dia Tangmo, ada kata Tongmo. Jadi tak tahulah mana satu betul ke tak kan. So, pada orang yang tak tahu lagi siapakah dia Tangmo Nida ni, Miss Hudi akan kongsi sikit lah sedikit tentang Tangmo Nida ni. Okay, so Nida ni ataupun Tangmo ni, dia adalah seorang aktor, model dan penyanyi. Dia agak terkenal juga dekat Thailand. Okay. Tangmo Nida ni dia lahir pada 13 September tahun 1984. So tahun ni dia umur 38 lah. Dia ni dulu pernah juga ada kata bertunang, ada kata berkahwin pada 2013 ke 2015. Tapi dia jadi single lah sekarang ni. Jadinya Tangmo Nida ni masa 24 hari bulan 2 hari tu, dia naik speedboat tau dekat Sungai Chao Phraya ni lah dengan kawan-kawan dia 6 orang. 6 orang tu tak silap dia termasuk dia punya PA, lepas tu dia punya orang yang bawa boat tu sekali lah. Jadinya macam mana entah dia boleh tergelincir jatuh dekat sungai tu, dan body dia dijumpai 2 hari kemudian. Bunyi dia cerita dia mati ni macam biasa je kan, macam orang yang selalu mati lemas. Kira macam tak ada apa special. Okay. So sebenarnya yang pelik dengan cerita dia mati ni, itu yang menyebabkan orang pelik. Sebabnya lepas pada dia jatuh dalam sungai tu, keluar cerita ada satu orang perempuan ni kena rasuk oleh roh dia. Sebab sehari sebelum dijumpai tubuh Nida ni, Tangmo Nida ni, konon-kononnya ada satu perempuan, dia kena rasuk dengan roh ni. Pasal apa? Pasal perempuan dia tiba nangis tau. Nangis. Lepas tu dia cakap, aku sejuk, aku duduk bawah jambatan. Dia kata tolong mak, tolong ayah. Dia kata gitu. Kat situ lah dia. Lepas tu dia ada sebut satu nama. Dia kata kenapa nama ni buat tak tahu je, biarkan je masa dia jatuh hari tu. Kenapa tiba-tiba jadi bodoh je. So benda tu
jadi misteri sebab tak tahu kebenaran kesahihan yang perempuan tu memang betul-betul kena rasuk dengan roh Nida ni ke. Tapi kononnya disebabkan apa ni, orang kata information daripada orang yang kena rasuk ni, dalam masa dia tak sedar tu yang akhirnya pasukan penyelamat ni jumpa body dia. Okay, jadi lepas diorang jumpa body dia, okay, body kencaman tu dibuat oleh abang dia sendiri, abang dia yang kecam baju adik dia. Dan keadaan Tong Mo jumpa tu biasalah macam mana mangsa-mangsa lemas dijumpai kan, dalam keadaan yang agak kembung dan tak dikenali lah masa tu. Jadi masa Tang Mo Nida ni dijumpai, masa tu diorang jumpa daripada Sungai Chao Phraya tu, dia dijumpai 1 kilometer daripada tempat dia jatuh tu. Nama sungai dia aku tak ingat nama apa dia. Nama tempat yang dia jumpa tu ada satu nama dia aku tak ingat sebab nama dia agak berbelit sikit nak sebut lah kan. Okay. Lepas tu jadi masa mula-mula dia jumpa itu, okay, orang kata respon mak dia memang orang kata sedih lah. Kita nampak lah dia grief kan sebab anak dia mati. Okay. Lupa aku nak cerita, bapak dia dah tak ada sebenarnya. Okay. Tang Mo Nida ni bapak dia dah mati, sakit. Dan sebenarnya Tang Mo Nida ni dia dibela oleh bapak dia daripada kecil lagi, sebab mak ayah dia dah bercerai. So mak dia kahwin lain, yang take care Tang Mo ni sampai dia besar. Dan bapak dia lah tak kahwin-kahwin sebab memang jaga dia. Dan Tang Mo ni selalu sebut pasal bapak dia. Dia kata macam mana dia sayang bapak dia, macam mana bapak dia yang selalu ada dengan dia kan, yang jaga dia selama ni kan. Okay. Jadi perkara-perkara ni mula-mula macam netizen tak fikirlah apa kaitan dengan semua tu. Okay. Mula-mula masa mayat dia dijumpai tu, mak dia memang berkah mati-mati tak percaya yang anak dia tu jatuh dalam sungai. Dia dipercayai anak dia tu kena dibunuh, ditolak, dia kata. Sebab katanya ada salah satu gambar Tang Mo masa duduk kat dalam speedboat tu, dia macam muka dia tak happy. Tu. Tapi aku ada tengok video masa dia duduk atas boat tu, dia tengah minum wine semua, nampak happy je kan. Jadi tak tahulah bercanggah ke apa kan. Okay. So dalam boat tu ada yang bawa boat. Lepas tu ada kawan-kawan dia, ada dia punya PA dia nama apa tadi aku dah ingat dah nama dia. Dia ada PA dia merapat gila dengan dia sebab lepas daripada kes dia mati ni, tu kan netizen buat kerja cepat tau. Okay, aku lupa nak cerita. Okay, mak dia namanya Panida. Mak dia yang namanya Panida. Okay, bukan nama PA dia Kratik. Nama PA dia Kratik. Okay. So PA dia ni, kalau tengok gambar-gambar ni, banyak yang baju apa yang si Nida ni pakai, Tang Mo ni pakai, mesti ni Kratik tu ada juga. Mesti Kratik dipakai juga kan. Jadinya ada yang kaitkan yang sebenarnya Kratik ni ada kaitan dengan kematian si Nida ni. Tak tahu mana satu. Sebab tu satu lagi, ada nelayan yang tengok bot tu masa dia nak kona, bot tu tengah bawa laju sangat. Sedangkan Nida tu, dia tak pakai jaket keselamatan tau di atas bot tu, speedboat tu. Sebab macam mana cakap, kau dah tahu bawa orang kan, dalam bot tu ramai satu, dan orang tak pakai jaket keselamatan, kenapa kau bawa laju sangat? Jadi kat situ menimbulkan syak wasangka orang terhadap si pembawa apa yang bawa bot tu kan. Okey, kat situlah. Jadi masa tu masa tengah baru-baru je lagi jumpa mayat si Tang Mo Nida ni, orang macam
emak dia memang tak percaya yang anak dia tu mati sebab jatuh. Macam tu. Sendiri. Adakah sama ada dia tu ditolak ke? Adakah anak dia ditolak ke, dibunuh ke, ataupun memang dia orang kata jatuh sendiri. Memang pelik kat situ. Okay. Dan satu lagi, mendiang ni dia ada kebolehan berenang sebenarnya kan. Tu yang orang macam mana dia boleh mati. Tapi bayanglah sungai kan, sungai besar macam tu, siapa pun boleh mati. Sebabnya masa diorang jumpa mayat Tang Monida, diorang buat bedah siasat forensik. Kat bahagian kaki dia memang ada kesan kena bilah kipas. So kat situ lagi menguatkan yang kalau dia pandai berenang pun memang dia takkan survive sebab kaki dia memang cedera teruk masa tu kan. Okey, jadi yang menimbulkan lagi kepelikan lepas pada tu, mula-mula mak dia kata mak dia takkan maafkan semua orang yang terlibat, suspek yang terlibat dalam kematian anak dia tu. Okey. Tapi tak lama lepas pada tu, tiba-tiba keluar, sebab lepas daripada kes dia ni mati, mendiang ni mati, dekat Thailand selalu keluar live live yang berkenaan dengan kematian dia ni. Dan kawan-kawan Tang Mo ni banyak kawan. So kawan dia memang usaha gila cari bukti, cari kata maklumat yang berkaitan dengan kematian dia ni. Dia kira nak bela lah kematian si Tang Mo ni kan. Tak kata tiba boleh mati gitu je kan. Okey. Jadi mak dia mula-mula benda yang pelik yang berlaku pertama, mak dia bagi tahu konon-konon mak dia terima satu buku tulis Metallica. Dan dalam buku tu ada tulisan yang dia tak faham. Dia katalah, dia cakap dan mak dia beranggapan ada orang ugut dia supaya jangan sebut lagi pasal informasi tentang Tang Mo ni lah. Kalau dia dah mati gitu je lah kan. Berkorang dengar bunyi orang gelak kat belakang kan. Itu bukan misteri itu memang jiran aku yang gelak tu. Okey, jadi lepas daripada kes yang tu, dia dapat surat orang cuma kata, netizen cuma buat kapan yang rasanya benda tu adalah apa panggil, sebenarnya salah satu petunjuk. Sebenarnya ada orang nak bagi petunjuk. Itu satu. And then kedua, tak lama kemudian mak dia keluarkan kenyataan supaya siapa yang duk siasat pasal kes Tang Monida ni kena stop. Jangan siasat dah macam tu. Jangan buat siasatan ni belakang daripada pengetahuan dia macam tu. Pelik lah kat situ. Anak kau mati, orang nak tolong kau untuk settlekan kes kematian anak kau, tapi kau marah orang yang buat siasatan, konon-kononnya orang tu membelakangkan kau kan. Kat situ pelik dah. Dan tak lama lepas tu ada desas-desus kata mak dia antara suspek, ada 2 orang suspek ni, diorang berjanji dengan mak dia ni. Konon nak jaga mak dia. Lepas tu diorang nak bagi duit kat mak dia dalam amount yang agak besar juga, berapa juta yang aku baca tu. Aku pun tak ingat dah lah. Tapi agak besar juga amount dia. Jadi kawan-kawan Tang Mo ni, dia orang rasa bengang lah sebab dia orang berusaha untuk cari maklumat tentang kematian dia. Tiba-tiba kena marah dengan mak dia sebab disebabkan mak dia tiba-tiba je bagi tahu dia dah maafkan 2 orang ni. Dia cakap 2 orang yang terlibat ni, dia kata si mak dia ni lah, Farida, dia dapat pampasan 3.8 juta kan, banyak kan. Kalau kononnya dia nak maafkan 2 suspek, iaitu pemandu bot tu dengan pemilik bot tu. Kira diorang macam tutup mulut dia. So dia maafkan je lah, tak apa, benda ni kira dah mati-matilah macam tu. Pelik kan kat situ. Kau bayangkan seorang mak boleh cakap macam tu. Padahal
Mula-mula dulu dia bukan main marah lagi. Dan antara benda pelik yang berlaku, mula orang macam suspek si Kratik ni, yang dia punya PA dia kan. Dan satu lagi orang marah Kratik ni sebab Kratik ni macam rude tau dengan mak si Tang Mo ni. Tapi bila orang tahu hakikat yang Tang Mo ni sebenarnya banyak benda yang dia tak setuju dengan mak dia. Banyak jadi kes masa bapak dia meninggal pun, mak dia datang masuk rumah dia pun dia tukar password rumah dia. Dia tak bagi mak dia masuk, tapi mak dia nafikan benda-benda gitu. Kat sini diorang macam fikir yang mak dia ni ambil kesempatan di atas kematian Tang Mo. Okay, yang kebanyakan orang yang mula-mula benci dengan Kratik ni, macam suspek dengan Kratik, tiba-tiba diorang sokong pula dia buat satu page yang kami sayang Kratik, macam tu. Dan ada juga side yang lain fikir Kratik ni betul-betul jahat juga. Sebab apa? Sebab konon-kononnya Tang Mo ni bela ada satu anak angkat tau, perempuan. Sebenarnya tu anak adalah anak Kratik. Dia bela macam anak dia sendiri. Daripada newborn lagi dia bela budak tu sampai besar. Dan dia memang ada buat satu insurans untuk budak ni. Tapi benda tu dia counter balik sebab tiba-tiba maknya si Tang Mo ni kata apa? Oh, budak ni bukannya sah jadi anak angkat dia. So insurans tu sebenarnya tak boleh bagi kat budak kecil ni. Semua atas nama dia sebab dia adalah pewaris harta anak-anak dia kata gitu. Kat sini macam mana netizen je, abang dia sendiri, abang si Tang Mo ni ada keluarkan orang kata update status, tulis kataan kecewa. Kenapa kecewa? Sebab yelah abang dia, kawan-kawan Tang Mo, kebanyakan orang dan pemilik Tang Mo ni cari orang kata maklumat sampai ke rumah caci kalau bolehnya untuk tahu punca sebenar kematian si Tang Mo ni. Tapi diorang frust sebab mak dia kat macam tu je. Mak dia just bagi alasan kenapa dia tak mau teruskan benda ni. Sebab apa? Sebab dia dah maafkan dua orang tu. Yang lain dia tak maafkan. Yang lain dia maafkan 50% je. Nampak tak kat situ sebenarnya? So kes ni masih berjalan lagi. Kes ni masih dalam orang kata belum ada kata putus lagi. Tapi yang pastinya kawan-kawan Tang Mo memang agak frust. Dan ada salah seorang tu yang sampai kata dia takkan uruskan dah, dia takkan tolong lah untuk uruskan, untuk bakar mayat Tang Mo ni. Kata mak dia boleh cakap apa? Mak dia dengan Ruth dia kata apa? Dia tak kisah lah, dia ada duit lah, dia kata ada orang tolong dia kata. Nampak kat situ? Macam kesimpulannya yang aku boleh buat kat sini, kau faham dia tak bela pun anak tu daripada kecil kan. Dia dah kahwin lain, okey. Laki dia je bela semua. Lepas tu tiba-tiba anak tu dah besar, anak tu famous. Dan tiba-tiba jadi pula kes macam ni. Mula-mula nampak macam dia orang kata affectionate sangat dengan anak dia. Tiba-tiba dapat duit pula kelabu mata terus biar je. Macam fikir alah yang mati-matilah. Dia kata gitu. Sebab tak ada rasa kasih kat anak tu. Sebab bukan dia bela budak tu kan. Nampak kat situ? Ibaratnya macam ni, anak mati sia-sia, mak dapat abuan. Macam tu lah kan. Tapi aku rasa untuk aku bagi orang kata kesimpulan ni memang terlalu awal lah. Tapi kalau ikut daripada aku tengok banyak-banyak artikel dan banyak-banyak juga video-video daripada kat Facebook, kat YouTube semua kan. Memang aku tak pandai cakap Thailand, tapi ada yang mana-mana yang rajin letak subtitle yang terlalu terangkan semua tu, yang aku dapat maklumat ni. So aku harap semoga misteri Tang Mo ni dapat diselesaikan dengan cepat lah kan. Tak kisahlah dia tu bukan Islam ke apa, tapi kebayangan kesian kan. Dia dah jatuh, sejuk lagi duduk dalam tu. Lepas tu tak orang kata tak sempurna lagi pun dia punya persemadian dia kan. Tiba-tiba kalau betul mak dia memang fikir macam tu, kejam lah kan. Sedang dah lah kau tak bela anak tu, bila anak kau mati kau ambil kesempatan dekat anak kau. Betul lah orang kata apa, manusia ni kalau dah dengan duit memang kelabu mata kan. Okay,
So tamatlah ulasan aku tentang cerita tentang Monida ni hari ni. Kalau ada kesilapan atau mana-mana kekurangan maklumat tu, aku minta maaf lah kan. Jadi tu je yang dapat aku kongsikan. Sebab biarlah aku pun nak cari betul-betul artikel dalam Thailand, memang aku tak nak baca lah kan. Tapi ni yang aku dapat daripada sumber-sumber di media sosial. Kalau ada maklumat terbaru nanti aku akan update semula. Okay, so berjumpa lagi di kemudian hari. Mungkin dia lain cerita. Jaga diri, jaga kesihatan, doakan Isuni sihat. Okay, jumpa lagi. Ciao.